Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sekarang COVID-19 sedang melanda dunia dan negara kita juga tidak terkecuali. Negeri Kedah di mana saya bertugas sekarang ini, terdapat 5 daerah yang telah diisytiharkan sebagai zon merah. Saya, Profesor Dr. Zulkifli bin Haji Yahya dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Islam Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau nama ringkasnya UNISYAMS, dalam bicara medik UNISYAMS kali ini akan menemubual secara eksklusif seorang pakar perubatan yang sangat berpengalaman merawat pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19 secara kritikal semenjak COVID-19 melanda negara kita awal tahun lalu. Kita juga akan menemubual bekas seorang pesakit beliau yang sangat kritikal yang berjaya dipulihkan bersama-sama dengan salah seorang ahli keluarganya. Tujuan kita menemubual ini ialah untuk memberi pendidikan kepada masyarakat agar sentiasa berwaspada tentang bahana COVID-19. Bersama-sama kita kali ini ialah Dr. Ahmad Syautut, Ustaz Khairul dan isterinya. Dr. Ahmad Khairul, Dr. Ahmad Syautut, boleh ceritakan sedikit biodata dan pengalaman kerjaya doktor? Terima kasih Dr. Zul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada UNISYAMS lah, terutama Fakulti Perubatan yang telah sudi menjemput saya untuk kita melihat kembali akan suatu kes lah di mana seorang pesakit kami telah dimasukkan ke ICU di mana saya yang merawat pesakit tersebut, dan jadi bagi menceritakan biodata saya, nama yang tertera di kad pengenalan saya adalah Ahmad Syautut bin Uthman. Okey, dan saya lahir pada tahun 1964. So jadi lebih kurang 57 tahun lah di kampung Seberang Terus, Kota Kuala Muda, Kedah. Isteri saya adalah seorang warga pendidik, Puan Nur Saidah Usman, dan kami mempunyai 3 orang anak. Saya mendapat ijazah pertama sebagai doktor perubatan ataupun MD dari Catholic University Leuven of Belgium pada tahun 1990. Kemudian mendapat ijazah sarjana perubatan dalam bidang anestesiologi dari USM pada tahun 1998, dan kemudian menjalani latihan subspecialty training dalam bidang adult intensive care dalam bidang perawatan terapi di Newcastle upon Tyne, United Kingdom dari tahun 2002 sehingga 2003. Pada masa sekarang ni saya bertugas di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta sebagai pakar perunding kanan anestesiologi dan rawat terapi. Sekarang juga saya bertanggungjawab sebagai Ketua Perkhidmatan Anestesiologi dan Rawat Terapi bagi JKN Negeri Kedah. Untuk maklumat, saya digazetkan sebagai pakar perawatan ini semenjak tahun 2005 lagi lah. Okey, pengalaman saya banyak, perkhidmatan saya sebenarnya saya taburkan di negeri kelahiran saya lah, itu negeri Kedah Darul Aman. Saya menjalani latihan housemanship ataupun kita kata latihan prasiswazah di Hospital Al-Usta juga setelah tamat belajar dari Belgium pada tahun 1991. Kemudian menyambung sebagai pegawai perubatan BIUS juga di Hospital Al-Usta sebelum dihantar ke Hospital Langkawi pada tahun 1993 sebagai doktor am dan juga sebagai doktor BIUS di sana. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Hospital USM Kubang Krian bermula tahun 1994 selama 4 tahun, dan kemudian kembali menabur bakti di Hospital Al-Usta. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya pergi ke UK selama setahun untuk pengkhususan adult intensive care, dan sebelum pulang bertugas kembali di Hospital Al-Usta. Saya juga pernah menjadi Ketua Jabatan Anestesiologi dan Rawat Terapi Hospital Sultanah Bahiyah dari tahun 2014 sehingga tahun 2020. Jadi pada awal tahun ini dia meminta saya menjadi Ketua Perkhidmatan Negeri, jadi saya tukarlah tidak lagi menjadi Ketua Jabatan Anestesiologi di Hospital Sultanah Bahiyah. So itulah lebih kurang saya punya biodata. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Ustaz Khairul, boleh ceritakan sedikit biodata Ustaz dan pengalaman kerjaya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'd. Yang berbahagia Prof. Dr. Zul Haji Yahya, berbahagia Dr. Ahmad Syartud, yang dihormati lagi dikasihi istri saya, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhukum fil Islam Khairul Anwar bin Ahmad, berasal daripada negeri Kedah Darul Aman. Peringkat ijazah saya mendapat di Mesir. Kemudian sebelum pulang saya melanjutkan pelajaran di Damsyik. Sekembalinya ke Malaysia saya melanjutkan pelajaran peringkat sarjana di Universiti Malaya. Dan untuk ketika ini saya adalah staf di Institut Latihan Perindustrian Jitra, bahagian pengajian Islam. Mempunyai 2 orang anak dan banyak tahun lagi untuk khidmat ni. Moga-moga diberi kekuatan untuk terus berkhidmat, insya-Allah. Terima kasih Dr. Zul. Baik Ustaz. Ustaz Khairul, bila agaknya Ustaz dimasukkan ke hospital? Dan bagaimana dan dari mana Ustaz mendapat jangkitan penyakit COVID-19 ini? Secara umumnya, saya dimasukkan ke hospital pada tanggal 30 Mac tahun lepas 2020. Secara umumnya, sekembalinya saya daripada luar negara, daripada Balkan, tetapi kami tidak dapat meneruskan perjalanan di Balkan. Kami pulang ke Turki, berada di Turki selama 9 hari. Sekembalinya daripada Turki itulah saya mengalami demam yang amat kuat. Dan secara umumnya berkemungkinan besar jangkitan saya ini adalah berpunca daripada luar negara. Saya dimasukkan ke hospital Sultan Al-Bahiyah pada 30 Mac 2020 sehinggalah 5 hari bulan Mei 2020, selama lebih kurang 36 hari. Sesampainya di hospital, tentulah pada ward COVID biasa. Kemudian pada malam tersebut, apabila saya mengalami sesak nafas, saya difahamkan saya terus dibawa ke ICU. Dan saya ditidurkan selama 15 hari. Tidak sedarkan diri. Dr. Ahmad boleh penerangkan nantilah bagaimana keadaannya. Dan selama 21 hari saya berada di ICU. Dan selepasnya saya berada di ward biasa, iaitulah di Hospital Lama Al-Usta, sehingga 5 hari bulan 5. Jadi jumlah keseluruhan adalah selama 36 hari. Cuma yang kritikalnya adalah ketika mana saya di ICU, iaitulah selama 21 hari, di mana 15 harinya saya ditidurkan dan diberikan bantuan pernafasan. Banyak pengalaman kalau nak diceritakan, mungkin sekiranya ada masa kita akan ceritakan beberapa pengalaman dan kalau berada di ICU, moga-moga menjadi ibrah, pengajaran kepada semua pihak, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dr. Ahmad, boleh bentangkan secara ringkas tahap-tahap penyakit COVID-19 ini dan bagaimana rawatan tahap-tahap tersebut dan di tahap mana seorang pesakit COVID akan dimasukkan ke ICU? Okey, terima kasih Dr. Zul. Okey, secara ringkasnya, tahap penyakit COVID ni kita boleh klasifikasikan kepada 5 tahap lah. So, mengapa kita melakukan pembahagian tahap ini? Pembahagian tahap ini dilakukan adalah untuk memudahkan pihak kesihatan dan perubatan bagi pengurusan dan perawatan pesakit yang terkena jangkitan COVID-19 ni. Okey, tahap pertama apabila individu itu disahkan positif. Dia buat test, dia positif, tetapi dia tidak menunjukkan sebarang gejala. Tak ada langsung sebarang gejala. Tahap kedua pula apabila individu yang positif itu mula menunjukkan gejala, tapi gejala berkenaan adalah terhad kepada bahagian, kita kata bahagian atas sistem pernafasan saja, seperti sesama, mungkin juga demam sikit, batuk,
pada tahap ini ia masih belum membabitkan organ paru-paru lah. Okey, tahap ketiga pula adalah pada keadaan apabila jangkitan mempunyai gejala pada sistem pernafasan, iaitu pesakit menunjukkan adanya tanda radang paru-paru ataupun dalam istilah kesihatan kita panggil pneumonia lah. Okey, namun pesakit masih mampu bernafas dengan normal dan tidak memerlukan bantuan oksigen. Manakala pada tahap 4, pesakit mempunyai pneumonia, keradangan paru-paru yang agak teruk dan mereka sudah memerlukan bantuan. Dan bantuan dan sokongan yang diberikan adalah oksigen untuk mereka bernafas. Bagi pesakit COVID-19 pada tahap 5 pula, apabila gejala didapati sangat teruk dan serius, so mereka memerlukan rawatan intensif di unit rawatan rapi dan sebahagian daripadanya memerlukan mesin bantuan pernafasan yang kita panggil ventilator lah. Okay? So pada masa sekarang ni, bagi pesakit pada tahap 1 dan 2, mereka ini kebanyakannya ditempatkan di rumah ataupun yang kita panggil home quarantine lah. Okay? Untuk pemantauan berkala dan tidak lagi dirawat di hospital. Manakala pada tahap 3 dan tahap 4 yang ringan, bila mana keperluan oksigen adalah rendah, pesakit boleh dirawat yang kita panggil di PKRC lah, nama pendek bagi pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah. Atau di hospital KKM ataupun hospital swasta. Sekarang pun hospital swasta sudah melakukan ataupun melakukan rawatan untuk pesakit pada tahap yang berisiko rendah. So okey, sebenarnya apa yang saya nak ceritakan mengapa kejadian pada tahap 5 berlaku. Ini apabila tindak balas tubuh pesakit kita apabila dijangkiti, ia akan menyebabkan yang kita panggil tindak balas sistem imun dalam tubuh badan kita. Ia menyebabkan kita menghasilkan antibodi dan sel yang boleh memusnahkan virus berkenaan. Tetapi apa yang kita dapati selepas virus mula menjangkiti individu dan tidak balas imun berlaku, sebahagian daripada pesakit itu dia respon, dia tindak balas imuniti dia menjadi berlebihan. Jadi menyebabkan komplikasi yang agak teruk pada organ badan pesakit dan ini berisiko tinggi dan boleh mengakibatkan kematian. So berapa faktor yang menyumbang kepada jangkitan tahap 5 ni? Seperti usia yang dah lebih 50 tahun. Okey. Especially terutama pelanggan-pelanggan emas yang berusia 70 tahun ke atas lah. Okey, begitu juga penyakit kronik seperti penyakit kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, buah pinggang, pesakit barah atau individu yang mempunyai gangguan sistem imun badan mereka. Okey, selain itu masalah individu yang menghadapi masalah paru-paru. Mungkin yang ada kita kata sakit asma dan sakit-sakit lain, dan mereka yang lewat mendapatkan rawatan adalah yang berisiko mendapat komplikasi jangkitan tahap 5. Jadi kena cepatlah, tak boleh tunggu lama. Jadi prioriti ataupun keutamaan kemasukan pesakit COVID ke ICU adalah bila mana mereka berada pada tahap 4 yang memerlukan sokongan oksigen yang tinggi dan juga pesakit yang berada pada tahap 5 lah seperti Ustaz Khairul. Baik. Seperti yang Dr. Ahmad telah memberitahu kita tadi, Ustaz Khairul dimasukkan terus ke ICU pada tahap 5. Bagaimana rawatan susulan kepada beliau, doktor? Okey, Ustaz Khairul dirujuk pada kami itu kita panggilkan sudah berada pada tahap 5 yang serius lah. Okey. Ya. So setelah dirujuk Ustaz, kami masukkan ke dalam kita panggil satu bilik khas di dalam ICU yang kita panggil negative pressure room lah. Bilik ini adalah satu bilik yang bertekanan rendah. Ataupun kalau kita tak ada bilik NPR ni, kita boleh gunakan isolation room ataupun bilik yang terasing daripada bilik ICU biasa untuk dilakukan perawatan. So apabila Ustaz sampai, kami dapati dan kena pasti bahawa tahap keseriusan jangkitan dan keradangan paru-paru pada Ustaz telah teruk. Ini menyebabkan kita telah memasukkan tiub bantuan pernafasan ke dalam tenggorok Ustaz sebelum disambungkan ke ventilator ataupun yang dikatakan tadi alat bantuan pernafasan. So seperti yang disebutkan awal tadi, saya kata jangkitan apabila dia sudah serius, dia akan menyerang organ-organ lain dalam tubuh badan pesakit. So penularan ke organ-organ penting akan berlaku seperti paru-paru, jantung, buah pinggang ataupun kadang-kadang mungkin ke otak. Jadi tahap kesihatan Ustaz Khairul yang mengalami kemerosotan ketika di ICU adalah fungsi pada buah pinggang beliau, tekanan darah beliau, kawaran paras gula yang sukar dikawal disebabkan oleh kencing manis yang beliau ada, jangkitan kuman yang pelbagai
berbagai jangkitan kuman yang berlaku dan juga ada masalah paru-paru yang teruk. Okey, tadi Ustaz dah sebut mengapa dia ditidurkan. Sebenarnya memang semua pesakit yang dimasukkan ke ICU sepanjang perawatan, kita cuba akan memberi ubat untuk mereka berehat. Itu yang ubat yang kita panggil ubat sedasi untuk mengurangkan kegelisahan dan keresahanlah pesakit untuk semua tindakan perawatan yang kita berikan. Sebablah itu Ustaz kata tak sedar tu berapa lama, lebih kurang 15 hari. Okey, Ustaz juga memerlukan bantuan ubat-ubatan untuk menaikkan tekanan darah beliau pada masa tekanan darah beliau rendah. Okey, kita kena melakukan pengawalan yang lebih intensif terhadap paras gula beliau disebabkan oleh pengawalan kencing manis yang sukar untuk dilakukan. Kemudian penggunaan antibiotik, itu antibiotik untuk membunuh kuman jangkitan yang perlu disesuaikan pada masa jangkitan. Kita perlu tambah ataupun kita perlu ubah pada masa-masa tertentu. Dan kawalan mesin ventilator ataupun alat bantu pernafasan pada ustaz juga adalah kita terpaksa menggunakan pada tahap pada yang maksimum untuk mendapat kandungan oksigen yang cukup pada tubuh beliau lah. Sementara kemerosotan fungsi buah pinggang pula kita buat rawatan dialisis ataupun apa yang kita panggil cuci buah pinggang yang dilakukan secara berkala. Itulah lebih kurang fungsi ataupun perawatan yang kita berikan kepada ustaz. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Tuan Nasriah, sebagai isteri kepada pesakit COVID yang dimasukkan ke ICU, apa perasaan Puan apabila mula-mula membawa suami ke hospital dan kemudiannya beliau terus dimasukkan ke ICU? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli, yang dihormati Dr. Shaltut dan suami saya Ustaz Khairul. Saya ingat lagi pada 30 hari bulan saya hantar Ustaz Khairul, suami saya, ke Hospital Jitra. Kemudian tunggu lama untuk mendapatkan rawatan. Kemudian bila saya nampak dia keluar daripada selepas swab tu, saya nampak dia bawa alat drip tu. Saya pun pergi jumpa dia dan dia maklumkan kepada saya yang dia akan dibawa terus ke hospital. Pada masa tu saya rasa berbelah bagi, nak salam dengan dia, nak minta maaf. Saya takut selepas tu saya tak dapat lagi nak jumpa dia. Dan itu adalah pertemuan kami yang terakhir. Kemudian semasa sepanjang perjalanan daripada Hospital Jitra nak balik ke rumah tu, saya menangis sepanjang jalan sebab saya duk mengenangkan mungkin itulah kali terakhir saya dapat jumpa ustaz, dan juga saya risau bagaimana saya nak menghadapi, nak duduk di rumah dalam keadaan kuarantin seorang diri di rumah. Itu perasaan saya, takut dan bimbang. Baik ya. Itu je. Bagaimana persepsi keluarga yang terdekat dan juga jiran, kawan-kawan Puan Nasriah apabila mereka mengetahui yang suami Puan dimasukkan ke ICU? Alhamdulillah, ahli keluarga, jiran, kawan-kawan, semuanya memberi sokongan yang padu kepada saya, memberi semangat kepada saya. Tak adalah persepsi yang tak elok. Semuanya memberi pengharapan kepada saya. Semuanya berdoa untuk kami. Dan masing-masing bertanyakan saya macam mana nak menghulurkan bantuan. Ada yang nak datang hantar makanan lah. Semuanya alhamdulillah lah. Semua persepsi yang baik pada saya. Baik, terima kasih. Dr. Ahmad, bagaimana agaknya perasaan doktor apabila mula merawati pesakit kita ini, Ustaz Khairul, dan bagaimana harapan beliau untuk pulih bila doktor mula-mula merawati? Okey, Dr. Zul, secara jujurnya bila mana ada pesakit yang menghadapi jangkitan COVID dan perlu masuk ke ICU pada tahap 5 yang serius, perasaan kami frontliner sendiri adalah pelbagai. Disebabkan ketidaktentuan dalam pengawalan dan perawatan jangkitan ini. Pada ketika Ustaz masuk tu dikira jangkitan ini masih baru di seluruh dunia dan juga di Malaysia.
Kami tak tahu tindak balas apa yang akan berlaku pada ketika proses perawatan. Bahkan keadaan yang tidak menentu tu boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi ada pesakit tiba-tiba kolaps, ada pesakit kami yang pertama meninggal tengah sedang bercakap dengan kami, elok tiba-tiba dia mengalami tarik dan terus bila lakukan resusitasi so meninggal. So jadi semua keadaan yang tidak menentu itu menyebabkan keadaan kami adalah berasa ketidaktentuan yang amatlah. Dan perjalanan perawatan Ustaz Khairul juga sebegitu. Dia memerlukan perawatan yang tinggi dan berubah-ubah mengikut ketidaktentuan tidak balas tubuhnya disebabkan oleh jangkitan tersebut. Jadi saya masih ingatlah pada satu ketika tahap oksigen dalam tubuh Ustaz dah sampai pada paras terlalu rendah. Walaupun masa itu mesin pernafasan kita gunakan adalah pada tahap maksimum kita guna. Dan perancangan terakhir kami adalah untuk memberi bantuan pernafasan secara meniarap ataupun dalam ini dipanggil prone position. Selalunya kita tidur melentang. Tetapi ini kita terpaksa mengambil secara meniarap untuk meningkatkan kembali tahap oksigen pada Ustaz. Tapi Alhamdulillah tak tahu ketika mana perancangan kami untuk melakukan demikian, tiba-tiba ada satu macam keajaiban. Bila kadar oksigen dalam tubuh Ustaz tidak bertambah teruk, sebaliknya maintain seketika dan kemudian bertambah pulih. Jadi kita tak perlu lagi untuk melakukan proses yang kita panggil prone position ini. Ustaz juga mengalami jangkitan kuman yang serius dalam ICU. Banyak kali mendapat jangkitan kuman yang teruk, menyebabkan tekanan darah beliau menjadi rendah. Dan juga kita perlukan bantuan ubat-ubatan sehingga 3 ubat untuk menguatkan fungsi jantung dan menaikkan tekanan darah beliau. Bahkan rentak denyutan jantung beliau juga telah bertukar menjadi abnormal, tak normal pada masa-masa tertentu. Jadi ada satu ketika ni kami merasakan semua tindakan dan perawatan yang kami beri seakan tidak mendatangkan hasil yang seperti yang kami maulah, dan keadaan Ustaz juga tidak bertambah baik. Kekhawatiran ini juga kegusaran ini kami sampaikan kepada keluarga. Kami minta keluarga sama-sama berdoa untuk seolah-olah minta bantuan kerohanian lah, apa yang kita panggil spiritual help kepada Allah agar usaha kami ini dibantu. Jadi alhamdulillah lah hasilnya apa yang dapat kita lihat kini, dan kini kita dapat berbicara bersama dengan Ustaz Khairul di sini. Baik. Tuan Nasriah, sebagai isteri kepada pesakit Ustaz Khairul ni, saya yakin pihak ICU sentiasa menghubungi Puan tentang keadaan suami. Bagaimana agaknya perasaan Puan dan keluarga pada masa itu yang sentiasa dihubungi oleh pihak ICU? Baik. Memang tak dinafikan, memang saya sentiasa ternanti-nanti, setiap hari saya sentiasa ternanti-nanti panggilan update daripada doktor. Dan biasanya doktor akan telefon saya sekitar pukul 12 hingga ke 2 petang lah. Dan pada masa tu memang saya standby saja. Dan memang masa tu rasa risau, memang tangan sentiasa dengan handphone lah, takut apa-apa. Saat lagi doktor telefon saya tak sempat nak jawab ke. Jadi memang ternanti-nanti sehinggalah satu ketika doktor telefon untuk saya datang ke ICU untuk bagi pengesahan Ustaz nak cuci buah pinggang tu. Ya Allah, masa tu saya tak tahu nak bagi tahu perasaan saya. Terlalu risau, terlalu takut. Dan saya terus ke hospital. Dengan secepat mungkin. Saya bimbang sangat-sangat bila dengar kata doktor nak cuci buah pinggang. Dan kemudian ahli keluarga yang lain pun semua ternanti-nanti laporan daripada saya apabila doktor telefon bagi update perkembangan Ustaz. Jadi saya akan rekod setiap kali doktor telefon, saya akan rekod panggilan tersebut dan saya terus hantar kepada keluarga yang sentiasa ternanti-nanti. Ada satu hari itu doktor telefon lewat dah dekat pukul 5 petang. Macam-macam saya fikir, saya takut entah apa yang terjadi dekat Ustaz di masa dalam ward tu. Jadi akhirnya doktor telefon dan maklumkan Ustaz dalam keadaan dah hampir sedar, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ustaz boleh ulangkan sekali lagi berapa lama Ustaz berada di hospital sepanjang penyakit itu, dan berapa lama pula
Berapa lama pula daripada masa itu berada di ICU? Baik, terima kasih. Secara umumnya saya dirawat di hospital selama 36 hari. Di ICU selama 21 hari, selebihnya adalah di ward COVID biasa, iaitulah di Hospital Sultanah Bahia yang lama. Jadi bermakna selama 36 hari, 21 hari di ICU, daripada 21 hari itu 15 hari saya ditidurkan. Wallahualam. Baik, apa perasaan Ustaz apabila dibenarkan pulang oleh pihak hospital? Yang pertamanya, alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan saya membuat kesimpulan semuanya adalah berkat doa dan juga berkat usaha di kalangan warga ICU, warga Hospital Sultanah Bahia yang diketuai oleh Yang Berbahagia Dr. Ahmad Shaltut. Terima kasih banyak. Dan juga doa daripada para sahabat. Dalam temunggual saya dengan UUM dulu, saya teringat bagaimana Dr. Ahmad Shaltut pernah sebutkan bagaimana beruntungnya apabila ramai sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah, dibarakati doa, dengan doalah di antara asbab saya sembuh sepenuhnya pada hari ini. Juga daripada usaha kalangan para doktor, warga ICU, warga Hospital Sultanah Bahia. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza. Ya, Doktor. Dr. Ahmad, apakah boleh doktor terangkan faktor-faktor yang boleh membantu penyembuhan seseorang pesakit yang kritikal, khususnya kepada pesakit doktor yang bersama kita pada masa ini? Okey, Dr. Zul, faktor-faktor yang saya rasa yang dapat membantu Ustaz pada ketika rawatan beliau pada, sebab saya merasakan perawatan yang kita lakukan pada itu secara pasukan daripada pelbagai jabatan yang datang masuk dalam membantu perawatan kami lah. Kita panggil multi-department involvement yang saya rasa amat penting dalam perawatan yang suka ini. Jadi hari-hari bila kita datang masuk, ada tim datang daripada pasukan ID ataupun penyakit berjangkit, pasukan daripada Jabatan Perubatan, Jabatan Nefrologi, tim daripada radiologi datang mengambil apa kita kata X-ray Ustaz, dan juga pihak makmal yang melakukan ujian-ujian dan lain-lain. Jadi itulah sebab tadi Puan Nasriah ada bagi tahu, kadang-kadang kita dapat, selalunya kita akan bagi menelefon keluarga selepas pukul 12. Lepas kami lakukan kita lakukan round, kita selepas kita melihat pesakit, selepas semua ujian dibuat, baru kita cuba kontak keluarga dan memaklumkan keadaan pesakit lah. Dan tapi saya juga amat percaya yang seperti Ustaz sebut tadi tentang faktor spiritual ataupun kerohanian. Okey, dalam kes Ustaz Khairul ini. Jadi saya merasakan tadi seperti saya tahu ada keajaban yang berlaku bila saya beritahu kata keadaan Ustaz sudah kami sudah tak banyak sangat yang kami dapat buat. Kami cuma dapat memberi ubat-ubatan yang bersesuaian pada Ustaz, dan saya rasakan doa-doa khususlah daripada semua insan yang dekat dengan beliau, daripada keluarga beliau sendiri, kawan-kawan, sahabat andai. Saya rasa mereka banyak sangat menitipkan doa dan melakukan dan meminta pertolongan daripada Allah. Jadi, dan juga saya dapati keluarga Ustaz juga tidak banyak kerenahlah sepanjang perawatan di ICU. Jadi dan dengan perawatan yang kami berikan tu, kami rasakan they believe in us, dia percaya kepada kami. Ini memberikan kepada pihak kami kekuatan lah dalam melakukan yang terbaik untuk Ustaz. Jadi kadang-kadang kita perlukan juga di keluarga dalam memberikan kepercayaan kepada kami dalam melakukan perubatan. Sebab ada setengah-setengah keluarga yang tidak sabar, kadang-kadang marah, kadang-kadang mengata macam-macam lah kepada pihak perubatan. Tidak memberi kerjasama. Ya, tidak memberi kerjasama. Kadang-kadang kalau kami telefon lewat pun juga mereka marah-marah kerana telefon lewat, sedangkan mereka tidak mengetahui apa yang berlaku. Baik. Itulah. Ustaz, apakah rawatan susulan selepas Ustaz pulang ke rumah, dan adakah Ustaz datang semula ke ICU selepas itu,
dan bertemu kaki tangan di ICU yang bertungkus lumus merawat Ustaz? Ya, terima kasih Dr. Zul. Alhamdulillah, di antara rawatan susulan saya diminta untuk beberapa kali ke rehab. Dan Alhamdulillah di rehab memberikan rawatan yang amat baik. Seingat saya hampir 8 kali saya ke rehab, termasuklah untuk memastikan saya mampu untuk meneruskan kerjaya saya seterusnya. Kemudian untuk lawatan ke ICU sudah pasti Dr. Zul. Seingat saya 2 kali saya ziarah Dr. Ahmad Syarifudin, menyampaikan buku yang saya tulis yang diterbitkan oleh UUM. Dan Alhamdulillah jasa pihak ICU memang diingati senantiasa. Dan saya berasa menangis tatkala saya hadir. Seorang nurse jururawat memaklumkan kepada saya, tak mau tengok ke bilik dirawat dulu. Saya kata nak tengok betapa sadisnya, betapa pilunya dan betapa bersyukurnya saya apabila saya pulih sepenuhnya pada hari ini. Alhamdulillah beberapa kali saya dalam istilah orang sebut Dr. Zul buat menuri lah kot kan, kepada pihak ICU, menandakan tanda terima kasih yang tidak terhingga kepada warga ICU. Alhamdulillah jasa kalian senantiasa diingati dalam hidup saya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jazak, dan juga kepada semua sahabat-sahabat ahli keluarga yang terdekat. Terima kasih. Jadi persepsi masyarakat itu baik ya Ustaz ya, selepas Ustaz Ya, sembuh dari bahana COVID. Alhamdulillah, persepsi masyarakat amat baik, dan apa yang penting mereka amat bersimpati. Hatta dalam siri kuliah saya, mereka meminta tak payah mengajar hari ini, cerita pengalaman saja. Jadi persepsi amat simpati dan mendoakan kesembuhan saya sepenuhnya. Terima kasih Dr. Zul. Dr. Ahmad, apakah kemungkinan pesakit seperti beliau ni boleh dijangkiti COVID lagi? Apakah perlu beliau diberikan vaksin untuk imunisasi kepada penyakit ini? Okey, terima kasih Dr. Zul. Tapi terlebih dahulu sebelum ni saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz lah. Seperti yang Ustaz katakan tadi, Ustaz juga telah datang kepada ICU kembali, berjumpa dengan staf dan staf juga sebenarnya berterima kasih kerana ada pesakit mereka yang telah sudi datang dan melihat mereka lah. Dan terutama sekali terima kasih kepada juadah-juadah yang Ustaz buat kenduri itulah. Semua mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Okey, berkenaan dengan soalan Dr. Zul, pesakit yang telah dijangkiti virus COVID-19, adakah mereka masih boleh dijangkiti lagi? Ya, seperti kita maklum, pesakit COVID walaupun telah dijangkiti, mereka akan tetap boleh dijangkiti lagi selagi mereka tidak mengambil langkah-langkah perlindungan untuk mencegah jangkitan ni lah. Dan mereka juga masih perlu diberi vaksin untuk menguat kuasa, untuk menambahkan kuasa imun tubuh badan mereka apabila jika dijangkiti. So untuk kepahaman semua yang perlu kita tahu, pengambilan vaksin bukanlah untuk mencegah seseorang daripada mendapat jangkitan, okey, tetapi untuk mengurangkan kerosakan atau impak organ tubuh badan yang boleh disebabkan oleh jangkitan ini. So jadi tak ada kena mengena dengan ketidakbolehan dapat jangkitan. Cuma untuk menguatkan sistem imun badan kita. Dan pengambilan vaksin juga boleh mengurangkan risiko untuk masuk hospital. Okey, dan juga boleh memendekkan masa rawatan jika dapat COVID kembali bila diperlukan. Itulah. Baik Ustaz, sebagai penutup, adakah sedikit kata-kata kepada frontliner dan petugas-petugas di ICU secara amnya? Ya, terima kasih Dr. Zul. Secara umumnya, saya mengucapkan berbanyak terima kasih dengan lafaz yang mulia jazakumullah khairul jazak kepada yang merawat saya khususnya, dan kepada semua warga hospital yang bertungkus lumus
berdepan dengan wabak COVID-19 ini. Semoga kalian senantiasa diberi ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi senantiasa daripada wabak ini. Terima kasih semua dan terima kasih kepada isteri saya, adik keluarga, sahabat handai dan khusus kepada Dr. Ahmad Shaltut dan kepada Prof. Dr. Zul dan Yunisham secara amnya. Terima kasih. Dr. Ahmad, sebagai seorang pakar yang setiap hari merawat pesakit-pesakit COVID yang sangat kritikal, apa nasihat doktor kepada masyarakat di luar sana? Okey, sebagai nasihat saya kepada masyarakat di luar sana, saya rasa kita semua perlu memainkan peranan, kita mengambil tanggungjawab masing-masing untuk mencegah penularan jangkitan COVID ni lah. Okey, terutama sekali dengan mematuhi semua arahan serta larangan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kita perlu pandang serius terhadap gejala virus ni. No, kalau kita tengok hari-hari sekarang, kadar kematian yang bertambah. Sekarang mungkin dah lebih 1,000, mungkin hampir 1,500 sekarang. Katil-katil ICU di hospital KKM juga yang telah hampir penuh. Jadi banyak lagi kita menghadapi ataupun kegusaran pada pihak KKM disebabkan oleh penularan jangkitan COVID ini. Jadi nasihat saya, patuhilah SOP, patuhilah arahan pihak berkuasa. Ingatlah, kita masih belum menang, kita kena jaga kita, dan dengan usaha dan doa kita, insya-Allah Allah jaga kita. Sekian Dr. Zul. Baik, sebagai rumusannya, sebentar tadi kita telah mendengar pengalaman dari pesakit dan isterinya dan juga pengalaman Dr. Fakar yang merawatinya selama beliau berada di ICU. Akhir kata, ribuan terima kasih kami kepada Dr. Ahmad Shaltut yang sudi menceritakan pengalaman sebagai seorang pakar, dan juga terima kasih kepada Ustaz Khairul dan isterinya yang sedia bersama kita dari pihak pesakit COVID. Bersama-samalah kita giat berusaha untuk menghentikan penularan penyakit COVID-19 ini. Lindung diri, lindung semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.